Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mustami'in al-kiram, pelajar-pelajar, murid-murid dan penonton-penonton kelas mengaji bahasa Arab pada pagi ini. InsyaAllah selak bersama saya pelajaran Al-Lughah Al-Arabiyah Al-Mu'asirah Lisanah Al-Khamisah, pelajaran bahasa Arab moden untuk tingkatan 5, yang mana pada pagi ini insyaAllah kita akan kongsikan tajuk taukid. Bagi pelajar-pelajar atau murid-murid yang sedang menonton FB Live pada pagi ini, boleh rujuk pada buku masing-masing ataupun juga pada slide yang disediakan. Dalam buku muka surat 13, kalau dalam buku yang biasa digunakan, buku Lughah Arabiyah Mu'asirah, buku hak ni yang biasa digunakan ni, ni muka surat 13. Baik. Jadi seperti yang kita maklumkan tadi, tajuk yang kita nak kongsikan pada pagi ini ialah berkaitan dengan taukid. Jadi seperti biasa, setiap tajuk yang kita pelajari dan setiap tajuk yang kita nak kongsikan, kita terlebih dahulu kena faham dan kena tahu maksud daripada tajuk yang dikongsikan. Dan insyaAllah dengan kita faham tajuk yang dikongsikan dan juga nanti beberapa syarahan berkaitan dengan tajuk ni, InsyaAllah kita akan mudah untuk memahami dan kita akan mudah untuk seterusnya menjawab soalan-soalan yang berkaitan dengan tajuk yang kita kongsikan pada pagi ini. Baik, yang pertama kita nak sebut ialah tajuk yang kita kongsikan pada pagi ini, taukid. Tajuk taukid. Okey. Jadi ada mungkin di antara pelajar-pelajar kita dah biasa dengar dah perkataan ni. Jadi untuk pagi ini, untuk kuatkan balik apa yang mereka pelajari, dan bagi sesiapa yang belum lagi mungkin belajar tajuk ni, pada pagi ni insya-Allah dia akan dapat maklumat yang baru. Jadi taukid ni bahasa mudah dia, nak faham dia, taukid ni maksud dia untuk menguatkan. Jadi ayat yang diucapkan tu, jika ada di dalam tu bentuk taukid, mana dia nak sebutkan penguatan penggunaan ayat yang disebutkan tadi. Baik, kita terus saja kepada pembahagian taukid ni dan juga istilah-istilah yang digunakan di dalam taukid. Jadi taukid ni secara mudahnya bagi pelajar-pelajar yang sudah belajar tajuk ni atau siapa yang rujuk buku, maka pelajar-pelajar semua akan dapati di dalam buku masing-masing dalam muka surat 13, tajuk taukid ni dibagi kepada dua. Tajuk taukid ni dibagikan kepada dua bagian, dua jenis. Ada dua jenis. Ada dua jenis.
Yang pertama dia sebut dalam tulisan tu, dalam buku, dia kata nama dia taukid lafzi. Taukid lafzi. Jadi insyaAllah pelajar-pelajar semua cuba fokus pada pelajaran kita pada sesi sekarang ni. InsyaAllah Ustaz akan kongsikan, Ustaz akan jelaskan secara perlahan-perlahan supaya mudah untuk dipahami setiap apa yang disampaikan. Baik, jika pelajar-pelajar sudah sampai kepada tajuk taukid dan jumpa perkataan taukid lafzi. Apa maksud daripada perkataan taukid lafzi? Atau apa maksud pembagian taukid kepada taukid lafzi? Dan bagaimana cara pelajar-pelajar semua nak kenal, nak tahu bahawasanya ayat yang pelajar-pelajar baca tu atau ayat yang pelajar-pelajar jumpa dalam soalan contohnya, ayat tersebut adalah taukid lafzi. Baik. Dalam buku disebutkan, dalam buku pelajar-pelajar semua atau dalam slide yang ditayangkan tu, dekat bawah sekali, dia kata dalam tu, lafziyun yakunu bitikraril lafzi nafsihi sawa'un akana isman au fi'lan au harfan am dhamiran am jumlatan. Jadi bahasa mudah dia nak faham taukid lafzi ni ialah dia ulang perkataan yang sama. Dia ulang perkataan yang sama dalam satu ayat. Dalam satu ayat yang ditulis atau dalam satu ayat yang pelajar-pelajar jumpa, ada perkataan yang sama diulang. Sama ada perkataan tersebut dalam bentuk isim, fi'il, huruf ataupun kata ganti nama. Baik. Contoh paling mudah nak faham. Mungkin dalam buku ada pelajar-pelajar jumpa contoh tu macam mengelirukan mungkin sebab tak sampai lagi maklumat tu. Jadi Ustaz akan cuba kongsikan contoh yang mudah lah. Contoh yang mudah untuk pelajar-pelajar nak faham taukid lafzi ni. Contoh dia, di antaranya kita nak kongsikan ialah contoh Ja'a Baik, pelajar-pelajar boleh lihat contoh yang Ustaz baru saja tulis. Ja'a at-talibu at-talibu. Ada 3 perkataan. Ja'a at-talibu at-talibu. Cuba pelajar-pelajar semua atau penonton-penonton yang tengah menyaksikan video kita pada sesi ini, cuba perhatikan ayat yang diberikan. Ada tak perkataan yang sama dalam ayat yang ditulis tu? Ada. Yang mana? At-talibu, at-talibu. Ada 2 perkataan yang sama. Dah. Dalam istilah bahasa Arab, jika kita jumpa ayat macam ni, bentuk ayat macam ni, 2 perkataan yang sama, ni disebutkan dalam kaedah bahasa Arab, ni masuk dalam senarai ayat tajuk taukid lafzi. Taukid lafzi. Baik. Yang mana satu taukid Ustaz? Selalu pelajar kita keliru hutang ni. Hak mana satu ni Ustaz yang kami nak tanda taukid atau nama dia taukid mana satu? Ni Ustaz kata tadi lafzi ni 2 perkataan yang sama. Dia tulis 2 perkataan yang sama. Mana satu yang nama dia tu taukid, mana satu? Baik, pelajar-pelajar semua nak mudah faham dia, jika jumpa 2 perkataan yang sama, hak mana satu taukid? Perkataan kedua yang sama tu. Ini perkataan pertama. Perkataan yang kedua. Ada 2 perkataan yang sama. Perkataan mana yang kita katakan nama dia taukid? Perkataan yang kedua tu. Ni at-talibu yang pertama, at-talibu yang kedua. Berarti yang mana? Ni. At-talibu yang kedua ni nama dia taukid. Nama dia taukid. Kalau ada orang tanya pula dekat kita, dekat pelajar-pelajar semua, taukid apa nama dia? Pelajar-pelajar boleh tambah perkataan taukid lafzi.
Pelajar-pelajar boleh tulis atau boleh sebut nama dia taukid lafzi. Baik. Lepas tu perkataan sebelum dia tu nama dia apa? Jadi sambil kita belajar tajuk, sambil belajar jenis dia, direct kita belajar pada jenis, dan kita belajar juga istilah-istilah asas yang berkaitan dengan tajuk taukid ni. Perkataan yang sama diulang, perkataan tu diulang 2 kali, maka perkataan yang kedua yang sama tu nama dia taukid. Disebabkan diulang perkataan yang sama, taukid tadi nama dia taukid lafzi. Lafzi itu apa Ustaz bahasa Melayu dia? Lafaz, perkataan, ucapan. Ucapan yang sama, perkataan yang sama diulang. Itu nama dia taukid. Masuk jenis mana? Lafzi. Maka ada orang sebut taukid lafzi. Lepas tu yang sebelum dia nama dia apa Ustaz? Hak sebelum dia tu. Hak sebelum dia tu nama dia muakkad. Nama dia muakkad. Jadi ada nama dia taukid, ada nama dia muakkad. Taukid terbagi 2. Yang kita tengah duk bincang, yang tengah Ustaz kongsikan kepada pelajar-pelajar dan penonton semua, ialah taukid lafzi. Perkataan yang sama diulang. Perkataan yang sama yang kedua itulah nama dia taukid lafzi. Adapun perkataan sebelum dia dinamakan dengan muakkad. Okey, baik. Ustaz ni contoh lelaki. Kadang ada pelajar kita ni dia masalah sikit. Dia kata, Ustaz bagi contoh ayat lelaki, ayat perempuan, lagu mana nak buat? Senang Nak tukar jadi ayat untuk perempuan, atau istilah bahasa Arab kita sebut muannas. Pelajar semua tinggal tukar saja ayat tu, tukar. Hak ni kat sini at-talibu untuk lelaki. Tukar jadi perempuan macam mana? Tukar jadi pelajar perempuan. Macam yang ni, ja'a at-talibu datang atau hadir seorang pelajar lelaki. Kalau nak tukar jadi perempuan, tukar saja. Mudah. Pelajar-pelajar tukar saja. Jadi kita ambil contoh-contoh yang mudah supaya pelajar-pelajar senang nak faham, dan pelajar-pelajar juga boleh menggunakan mufradat-mufradat yang dah sedia ada. Pelajar-pelajar alhamdulillah banyak dah mufradat, tetapi kadang tak tahu nak gunakan macam mana sebab tak biasa. Jadi gunakan mufradat-mufradat yang ada tanpa kita terikat dengan buku teks sepenuhnya. Kita boleh ambil contoh lain dengan syarat contoh tadi memang betul untuk digunakan. Jadi contoh nak tukar jadi ayat perempuan macam mana atau ayat muannas, pelajar-pelajar tambah saja. Ja'a untuk lelaki. Ni kata raja untuk lelaki. Nak tukar kata raja ni, tukar jadi muannas, tambah saja ta belakang, ta baris mati atau ta taknis sakinah. Lepas tu nama apa Ustaz nak buh? Nak buh perkataan apa? Buhlah pelajar perempuan, at-talibah. 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 Okey. Jadi pelajar-pelajar ulang perkataan yang sama. Ja'at at-talibah, at-talibah. Ada cara nak tentukan tadi taukid lafzi mudah saja. Kita ulang sekali lagi. Pelajar-pelajar cari perkataan yang sama dalam ayat tu. Okay, cari dalam ayat tu, kalau ada soalan disuruh tentukan, nanti kita akan minta pelajar-pelajar cuba jawab contoh-contoh soalan saat lagi kita akan cuba. Jadi kita cari 2 perkataan yang sama. Dalam ayat cari 2 perkataan yang sama. Yang mana? Daripada ayat kita tulis ni, ja'at at-talibatu at-talibatu. Yang mana sama? At-talibatu at-talibatu. Ada 2. Yang mana taukid Ustaz? At-talibatu yang kedua. Taukid. Lafzi ni tak payah tulis tak apa. Takat tulis taukid boleh dah. Janji kita tahu jenis mana satu dah. Dia taukid. Perkataan yang sama dengan dia tu, yang sebelum dia tu nama dia apa? Muakkad. Ada nama dia taukid, ada nama dia muakkad. Okey. Hak tu yang pertama. Seterusnya, pelajar-pelajar dan juga penonton yang dirahmati Allah sekalian, dalam taukid lafzi ni selalunya untuk faham yang ni mudah sebab perkataan yang sama. Ada yang masuk juga dalam senarai taukid lafzi, dan juga kadang sebagian kita
keliru sikit nak memahami dia, atau kadang salah faham. Apa dia? Penggunaan dhamir. Dia guna dhamir, kata ganti. Contoh dalam buku-buku yang pelajar guna, sesiapa yang belajar menggunakan buku Al-Lughah Al-Arabiyyah Al-Mu'asirah, dalam buku tu pelajar-pelajar boleh rujuk contoh dalam ni, pelajar-pelajar rujuk contoh muka surat 13. Ada contoh pada ayat pertama, zahabtu ana. Zahabtu. Jadi ustaz tak tulis ayat tu semua nak sebab banyak lagi benda kita nak kongsi. Jadi kita jimatkan saja perkataan zahabtu ana dan ayat seterusnya. Ramai pelajar ketika dia jumpa ayat dalam bentuk macam ni, dia mula sabut nak cari tang mana taukid dia ni ustaz. Tang mana taukid dah. Ana ila. Baik. Ni contoh ni pelajar-pelajar akan jumpa dalam buku teks yang biasa digunakan. Zahabtu ana ilal ghar. Ilal ghar. Kalau kita guna kaedah yang tadi, yang lafzi, kita kata guna perkataan yang sama, maka pelajar-pelajar akan keliru hutang ni. Dia kata hak mana sama sini ustaz? Tak ada perkataan yang sama pun. Tak ada. Tapi dalam buku ustaz, dia tanda, dia buh warna merah perkataan ana ni. Nak kata ana itulah taukid. Nak kata ana tu taukid. Masuk dalam taukid mana ni? Dia masuk dalam senarai taukid lafzi. Taukid lafzi. Tak ni macam mana pelajar-pelajar dan penonton semua nak faham. Pelajar-pelajar dan penonton yang dirahmati Allah sekalian, dekat sini dia nak ajak kita ulang kaji sedikit, benda yang lama-lama dah mengaji dulu ni. Apa dia? Kata kerja. Kata kerja dalam buku ni, kata kerja yang bersambung dengan dhamir belakang dia. Kalau dalam bentuk fi'il madhi, kata kerja dalam bentuk fi'il madhi, maka pelajar-pelajar akan jumpa dhamir yang bersambung tu kat belakang. Contoh ni. Zahabtu. Ada tu. Jadi pelajar-pelajar yang dah lama belajar bahasa Arab ni, dia tahu dah tasrif tu. Biasa kita guna wazan fa'ala, fa'alu sampai habis, fa'altu, fa'alna. Dekat belakang tu pelajar-pelajar akan jumpa perkataan yang disambungkan dengan kata kerja tu. Tu nama dia tanda nak menyatakan ada dhamir, ada kata ganti yang berkaitan dengan kata kerja tu. Maka di dalam ni pelajar-pelajar rahmatullah sekalian, jika pelajar-pelajar jumpa kata kerja, dah belakang dia contoh ada tanda macam ni, zahabtu ada tu, zahabta, zahabti, dan selepas dia dia guna kata ganti yang biasa pelajar-pelajar hafal. Di antaranya yang biasa pelajar hafal ialah huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Sampailah sekali pelajar-pelajar akan jumpa perkataan ana, nahnu. Ana, nahnu. Dalam ayat ni dia guna perkataan ana, yang mana ana ni sama dengan tu. Tu apa? Ana. Ana tu apa? Tu. Dia adalah perkataan yang sama sebenarnya. Maka di dalamnya juga dinamakan taukid lafzi. Ustaz, macam peninglah sikit tang ni ustaz. Pelan-pelan pelajar tengok balik. Jadi selalu yang paling mudah taukid lafzi ni perkataan yang sama diulang. Kalau pelajar jumpa macam ni, pelajar-pelajar tengok saja kata kerja tu. Belakang dia tu ada apa? Ada tu ke, ada ta, ada ti, dan selepas dia adalah dhamir yang berkaitan sama dengan kata kerja sebelum tadi, maka dhamir itulah di dalam ayat tu dinamakan taukid lafzi. Contoh kat sini, zahabtu ana. Hak mana taukid lafzi dia? Tang ana ni. Ana taukid lafzi. Kalau pelajar-pelajar jumpa perkataan lain pula, contoh hak lain apa ustaz? Contoh zahabta, dia guna ta pula.
Anta. Dia guna dhamir tang ni. Dhamir. Anta. Anta ni sama dengan ta sebelum ni. Maka ni juga nama dia taukid lafzi. Baik. Tapi yang selalu pelajar-pelajar akan jumpa biasanya ialah perkataan yang sama juga. Baik, hal itu yang pertama. Seterusnya, pelajar-pelajar mata Allah sekalian, yang kedua, hal ni yang pertama, taukid lafzi. Taukid ni dia tak banyak, pembagian dia ada dua. Satu lafzi. Yang kedua, siapa-siapa yang dah biasa belajar dia tahu dah. Selepas lafzi, satu lagi nama dia maknawi. Satu lagi nama dia maknawi. Untuk pelajar-pelajar yang mungkin sedang belajar atau pelajar-pelajar yang akan ambil peperiksaan berkaitan dengan tajuk ni, pelajar-pelajar tak payah sabuk sangat dengan nak mencari maksud istilah tu. Dia setakat istilah saja, lafzi, maknawi. Yang penting kat sini pelajar-pelajar faham lafzi tu apa dia, maknawi tu apa dia. Macam mana kita nak faham? Rujuk saja pada tanda-tanda. Biasanya ustaz-ustazah atau cikgu-cikgu yang mengajar ni atau guru-guru yang mengajar ni, untuk memudahkan pelajar dia akan bagi tanda. Kadang kalau sibuk nak apa sangat dengan istilah, dia kadang menyusahkan balik untuk sebagian pelajar. Ada sebagian pelajar mungkin dia sonok kalau dia faham istilah tu. Kurang-kurangnya kaedah mudah untuk pelajar-pelajar nak faham. Pelajar-pelajar tahu nama dan tanda dia. Jadi taukid lafzi ialah perkataan yang sama pelajar-pelajar jumpa dalam satu ayat, ada dua perkataan yang sama, itu nama dia taukid lafzi. Itu tadi kita jelaskan dah. Kita masuk yang kedua. Okay, baik. Jadi hak pertama tadi lafzi. Pertama lafzi. InsyaAllah selesai nah. InsyaAllah pelajar dan penonton semua boleh faham. Yang kedua nama dia maknawi. Maknawi. Ni nama aja. Kita tak payah pening-pening pula maknawi ni lagu mana nak faham InsyaAllah mudah pelajar-pelajar semua. Kita ikuti pelan-pelan. InsyaAllah nanti kita akan cuba tengok boleh faham ke tak faham dengan apa. Okey, maknawi, jika pelajar-pelajar rujuk balik buku teks yang biasa digunakan dekat muka surat 13 dalam buku teks, dekat bawah sekali tu dia tulis maknawi, taukid maknawi. Dia kata apa? Yakunu bi alfazin khassatin minha an-nafs, al-ain, al-kullu, al-jami', kila, kilta, wala budda an tattasila bi dhamir yutabiqul muakkad. Dia kata apa ni ustaz? Panjang ayat Arab dia ni. Sakit kepala dah tengok ni. Tak payah sakit kepala. Tengok syarahan dia. InsyaAllah tak sakit kepala. InsyaAllah senang. Ustaz ambil lah contoh senang dalam buku. Contoh senang dulu dalam buku. Nanti kita boleh ubah sesuai dengan contoh-contoh yang lain. Dalam buku pelajar-pelajar semua, dalam tu dia ada tulis muka surat 13, contoh nombor 4 ke atas sekali, nombor 4 tu, Ja'a al-amiru nafsuhu. Ja'a al-amiru nafsuhu. Ja'a Okey. Baik, pelajar semua. Dekat sini dia kata taukid maknawi dia menggunakan perkataan yang khas. Ada perkataan khas dia. Perkataan khas inilah yang pelajar-pelajar kena tengok dalam satu-satu ayat. Dalam ayat-ayat yang pelajar-pelajar akan jumpa mungkin nantinya dalam soalan-soalan peperiksaan SPM. Apa perkataan-perkataan yang digunakan tu? Di antaranya pelajar-pelajar tengok nanti dalam buku atau dalam soalan tu, di antaranya perkataan digunakan ialah nafsun. Perkataan tak ni boleh. Di antaranya pelajar-pelajar boleh rujuk nanti, boleh tengok perkataan nafsun. Ada nafsun. Dan di belakang perkataan tu dia kena bersambung dengan dhamir. Jadi contoh perkataan nafsun.
tambah dhamir. Perkataan nafsun, nafsun contoh salah satunya, dan di belakang dia selepas dia ada dhamir, bersambung dengan dhamir. Cuba belajar-belajar tengok. Ayat yang baru saja Ustaz tulis. Ja'a al-amiru nafsuhu. Okey, tang mana ada perkataan nafsun dalam tu? Dekat belakang sekali. Ada tak nafsun? Ada. Ni nafsu. Nafsu. Ada dhamir tak? Ada. Hu. Nafsu, dan belakang dia selalunya ada dhamir yang bersambung dengan dia. Ada dhamir yang bersambung dengan dia. Apa nama dia? Kat sini kita nak tahu nama dia apa. Jadi kok nanti ada soalan dia suruh tentukan hak mana taukid, tentukan ain atau istakhris, tentukan atau keluarkan taukid daripada ayat berikut ni. Minal jumal al-atiyah. Ain at-taukid minal jumal al-atiyah. Istakhris, keluarkan. Tentukan, keluarkan taukid daripada ayat berikut ni. Kalau pelajar-pelajar jumpa ayat macam ni, Ja'a al-amiru nafsuhu, kat belakang ada perkataan nafsu dan bersambung dengan dhamir belakang dia, hu ke, ha ke, atau dhamir-dhamir yang lain yang pelajar-pelajar dah belajar. Kalau Ustaz nak sebut semua panjang cerita dia lagi, Ustaz ringkaskan saja. Ada perkataan nafsun dan belakang dia ada dhamir tu bersambung, maka hak ni lah nama dia taukid. Jadi kalau nak setakat suruh keluarkan, setakat tentukan yang mana satu taukid, pelajar-pelajar takat tengok ni saja. Penonton semua boleh tengok hak ni. Perkataan ni ada dhamir belakang dia, maka hak tu nama dia taukid. Lepas tu kalau ada orang tanya, ni taukid apa nama dia ni? Adakah nama dia taukid lafzi? Bukan. Lafzi, dia biasanya lafzi ialah perkataan yang sama diulang. Hak ni bukan perkataan yang sama. Atau dhamir tu, dhamir daripada kata kerja yang sebelumnya disebutkan. Hak ni sebelum dia kata nama, bukan kata kerja. Jadi dekat sini nama dia bukan taukid lafzi, tapi nama dia apa? Taukid maknawi. Hak tu jenis yang kedua. Taukid maknawi nama dia. Apa tanda-tanda dia? Salah satunya dia ada guna perkataan nafsun. Nafsun. Jadi dalam buku dia guna nafsuhu. Hak mana taukid? Nafsuhu taukid. Hak sebelum dia nama dia apa? Jangan sampai tak tahu nama pula. Ni dua istilah ni selalu pelajar akan jumpa dalam tajuk taukid. Kalau pelajar-pelajar jumpa perkataan yang dinamakan dalam senarai taukid, maka yang sebelum dia, nama dia perkataan yang berdekatan, yang sebelum dia, dekat dengan dia, sebelah-sebelah dengan dia, itu nama dia muakkad. Nama dia muakkad. Ini salah satunya, nafsun. Apa lagi perkataan yang biasa digunakan untuk taukid maknawi ni? Atau apa lagi perkataan yang boleh kami gunakan Ustaz untuk kami nak cam bahawasanya ayat tu atau jumlah yang ditulis tu, yang digunakan tu ialah jumlah di dalamnya ada taukid maknawi. Pelajar-pelajar boleh rujuk perkataan-perkataan yang disediakan dalam buku dekat bawah sekali, muka surat 13. Pelajar-pelajar boleh tengok dalam tu, dia ada nama dia nafsu, ada nama dia ainu. Tak apa nampak Ustaz, kena tulis. Okey, kita tulis. Jadi taukid maknawi, taukid maknawi, ini jenis yang kedua yang Ustaz tengah jelaskan. Taukid maknawi ni selalunya pelajar-pelajar akan jumpa dekat penghujung ayat. Dekat penghujung ayat tu perkataan-perkataan yang khas memang digunakan untuk dia. Ada contohnya tadi nafsun, ainun, kullun. Nafsun tambah dhamir. Contoh nafsuhu, ada dhamir belakang dia. Ainun pun tambah dhamir kat belakang dia. Maka pelajar-pelajar akan jumpa nanti belakang dia ainuhu. Kullun tambah dhamir. Dia akan jadi macam tu. Jadi kalau pelajar-pelajar semua rujuk balik buku teks masing-masing, maka pelajar-pelajar akan jumpai
dalam buku teks yang digunakan, muka surat 13 atau juga dalam slide yang disediakan ni. Contoh pada ayat-ayat yang disebutkan, nombor 4, nombor 5, nombor 6. Pelajar akan jumpa, nombor 4, ada perkataan nafsuhu. Okey, nafsuhu. Ainuhu. Perkataan berwarna merah. Kullihi. Jadi dia guna perkataan nafsun, ainun, kullun. Tapi jangan lupa, selalunya tanda dekat belakang dia ada dhamir. Dhamir ni Ustaz Tayyah habaq lah. Ni benda asas sangat dah untuk pelajar SPM. Dhamir ni kamu semua pakat belajar dah. Tengok je belakang dia tu. Okey, nafsun. Dhamir dia mana Ustaz? Hu belakang tu. Ainun, ada hu belakang tu. Kullun, ada hu. Dhamir ni saja kah Ustaz? Kalau dhamir lain tak boleh kah? Boleh. Ha kah jadi ha? Nafsuha jadi ha. Ainuha boleh. Jadi pelajar-pelajar rujuk balik pasal dhamir untuk menguatkan lagi kefahaman tentang maknawi ni. Okey, ada nama dia nafsun, ainun, kullun. Dekat bawah-bawah tu kalau pelajar tengok lagi, muka surat 13 tadi, ada jami'un, ada kila, kilta, dan seterusnya. Baik. Pelajar rahmat Allah sekalian, jika kita tengok sikit. Okey. Muka surat 14. Tu dia. Dia bagi siap-siap. Muka surat 14 dalam buku teks, dalam slide ni pun nampak muka surat 14 tu. Tu. Anwa' taukid. Hak tadi yang Ustaz cerita panjang itu. Tu. Anwa' taukid ada 2, lafzi, maknawi. Ni dia bagi contoh dalam bentuk marfu', mansub, majrur ni. Yang ni pelajar-pelajar boleh rujuk balik lah. Marfu', mansub, majrur ni. Ustaz tadi kongsikan macam mana cara nak kenal dia. Okey. Untuk lafzi, kita ulang sekali lagi. Lafzi dia ulang perkataan yang sama. Contoh dalam ni, kita ambil contoh yang nombor 2 tu. Laqad harramal Islam az-zulma az-zulma. Cuba pelajar-pelajar penonton semua tengok contoh tu dan cuba jawab yang mana taukid. Jadi dalam ni laqad harramal Islam az-zulma az-zulma. Dalam ni pelajar-pelajar dan penonton semua akan jumpa 2 perkataan yang sama, iaitu az-zulma az-zulma. 2 perkataan yang sama. Tadi kita dah sebut dah, jika jumpa 2 perkataan sama, perkataan yang kedua tu, daripada perkataan yang sama tu lah, perkataan yang kedua, az-zulma tu, az-zulma yang kedua, hak tu nama dia taukid. Nama dia taukid. Kalau dia suruh tentukan jenis mana satu, taukid lafzi. Nama dia taukid lafzi. Pasal apa? Pasal sama dengan perkataan sebelum dia. Hak yang kedua ni nama dia taukid, yang sebelum nama dia muakkad. Perkataan sebelum dia nama dia muakkad. Begitu juga contoh yang bawah. Astami'u ila nasihatil khatib. Nasihati al-khatib. Al-khatib. Ada 2 perkataan sama. Al-khatib, al-khatib. Khatib yang kedua ni taukid lafzi. Taukid. Khatib yang pertama nama dia muakkad. Baik. Yang sebelahnya pula maknawi. Pelajar-pelajar boleh tengok maknawi. Maknawi kita habaq dah tadi. Maknawi dia guna perkataan khas. Ada perkataan khas yang digunakan. Bukan kita letak ikut suka kita. Di antara perkataan yang selalu pelajar akan jumpa, ada nama dia tadi nafsun, ainun, kullun. Pelajar-pelajar tengok muka surah 14. Ke atas sekali. Bahagian maknawi. Bahagian maknawi. Tengok contoh-contoh sebelah tu. Okey. Jadi kalau dia suruh nanti tentukan, keluarkan, pelajar-pelajar boleh tengok dah. Ada perkataan nafsun, belakang dia ada hu bersambung dengan dhamir. Ada ainun dengan ada dhamir di belakang dia, dan juga kullun dengan dhamir yang bersambung dengan dia. Baik. Hak ni insya-Allah boleh memudahkan lagi pelajar-pelajar untuk memahami tajuk taukid. Seterusnya kita nak kongsikan sedikit berkaitan dengan taukid ni. Jadi yang pertama tadi kita dah kongsi tentang pembagian dia. Ada lafzi, ada maknawi.
InsyaAllah pelajar-pelajar boleh dah tentukan daripada ayat yang pelajar-pelajar jumpa, ni jenis mana satu? Lafzi ke maknawi? Atau juga pelajar-pelajar boleh tentukan, hak mana satu taukid? Hak ni taukid, hak ni taukid. Boleh dah? Yang sebelum taukid nama dia apa? Pelajar-pelajar jangan lupa nah. Sebelum taukid, perkataan sebelum dia, tu nama dia muakkad. Nama dia muakkad. Seterusnya saya nak kongsikan yang bagian seterusnya. I'rab. Ramai pelajar kita dia sakit kepala sikit kena tang i'rab ni. Jadi Ustaz bagi yang ringkas-ringkas saja, yang mudah-mudah pelajar-pelajar boleh rujuk dalam buku teks muka surat 14 kat bawah sekali contoh i'rab. Contoh i'rab. Untuk i'rab ni pelajar-pelajar kena ingat balik taukid masuk dalam senarai, kalau istilah kita nama dia tawabi'. Tawabi' ni bahasa mudah dia ikut yang sebelum dia. Kalau yang sebelum dia marfu', kalau yang sebelum dia marfu', dia marfu'. Kalau yang sebelum dia mansub, mansub. Kalau sebelum dia majrur, majrur. Jadi pelajar kena hak tu, pelajar-pelajar kena rujuk baliklah. Yang tu Ustaz tak boleh nak sembang panjang. Ustaz nak ambil bahagian taukid saja. Contoh Ja'al amir nafsuhu. Okey, jika ada arahan untuk i'rab perkara penting yang perlu disebut salah satunya taukid itu sendiri. Nafsuhu. Apa i'rab dia? Taukid. Ada satu. Sebut nama dia. Lepas tu hukum dia. Hukum dia apa? Bab hukum ni pelajar-pelajar kena rujuk perkataan sebelum dia. Kalau hak sebelum dia hukum dia marfu', maka dia marfu'. Kalau sebelum dia mansub, maka dia mansub. Kalau sebelum dia tu majrur, berarti dia majrur. Nafsuhu sebelum dia ni al-amiru. Dhammah ni adalah tanda kepada marfu', hukum marfu'. Maka kat sini taukid hukum dia marfu'. Ni bukan hukum hakam fiqh nah, ni hukum hakam bahasa cerita dah. Jangan ni hukum dia wajib ke sunat, bukan tentang tu. Ini hukum belah kawaid bahasa Arab. Hukum yang ada biasa kita jumpa untuk kata nama ni salah satu marfu'. Ni macam mana kami tahu marfu' Ustaz? Tengok sebelum dah. Jadi untuk nak tengok sebelum tu Ustaz serah kepada pelajar-pelajar semua untuk ulang kaji bahagian tu. Ustaz nak kongsi cara nak i'rab dah. Pertama sebut taukid. Lepas tu sebut hukum. Kalau marfu', marfu'. Kalau mansub, tulis mansub. Kalau majrur, tulis majrur. Lepas tu apa? Marfu' dengan apa? Ni dhammah. Marfu' marfu' bid dhammah. Dhammah dia nyata, nampak. Maka tulis perkataan az-zahirah. Jadi i'rab dia taukid marfu' bid dhammah az-zahir. Kalau mansub, taukid mansub bil fathah az-zahirah. Kalau majrur, taukid majrur bil kasrah az-zahirah. Jadi hak itulah beberapa perkongsian kita untuk sesi ini. Jadi pelajar-pelajar moga-moga boleh faham. Yang pertama apa tu taukid? Bahasa mudah taukid ni ialah maksudnya menguatkan ayat yang digunakan, menguatkan ayat yang ditulis atau yang sedang digunakan. Dan taukid ini ada dua jenis. Pelajar-pelajar kena ingat balik, dia tak banyak, dua jenis saja. Lafzi, maknawi. Lafzi, perkataan yang sama dia ulang. Kalau maknawi, ada perkataan-perkataan khas yang digunakan dekat belakang ayat tu. Ada nafsun, ada ainun. Pelajar-pelajar tengok dalam muka surat 13 tadi, dekat bawah sekali. Ada nafsun, ainun, kullun, jami'un, kila, kilta dan seterusnya. Akhir sekali berkaitan dengan i'rab, pelajar-pelajar boleh tengok dalam contoh dan tadi Ustaz kongsikan dah benda yang kena sebut. Sebut nama dia taukid, sebut hukum dia dan sebut tanda untuk hukum tu. Dhammah ke, fathah dan sebagainya. Dan akhir sekali sebagai penutup, biasa pelajar-pelajar dia rasa susah sikit bahagian buat ayat. Untuk buat ayat, Ustaz nasihatkan pelajar-pelajar, kamu tak terikat, kamu tak wajib untuk ikut 100% ayat yang ada dalam buku. Jadi ayat dalam buku ni mungkin ada ayat dia tak biasa kamu gunakan. Tak biasa. Untuk ustaz-ustazah tak ada masalah sebab ayat tu biasa tengok dah. Hak kamu untuk mudah, tips daripada ustaz, kamu boleh guna perkataan-perkataan yang biasa kamu hafal, perkataan-perkataan yang biasa kamu dengar, perkataan-perkataan mudah. Kamu guna ayat tu, cuba buat ayat daripada perkataan yang biasa kamu gunakan.
cuba tulis, dan untuk kepastian ayat itu betul atau salah, rujuk kepada ustaz kamu, ustazah kamu semua, tulis ayat tadi, tanyakan balik kepada guru-guru kamu betul ke salah ayat yang digunakan. Jadi hak itulah usaha untuk sesi pada pembelajaran bahasa Arab Al-Lugha Arabiyah pada pagi ini. Semoga ada manfaat untuk semua, untuk kita semua, dan semoga memudahkan lagi kita semua untuk memahami tajuk taukid ni, dan memudahkan kita seterusnya untuk jawab pelajar-pelajar, khasnya untuk jawab peperiksaan, soalan-soalan yang ada dalam peperiksaan nantinya. Okey, setakat ini perkongsian Ustaz. Naktafi bihadza wa naqtatim bitasbih kafaratil majlis wa suratul asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta, dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.